Assalamualaikum semua. Selamat pagi bersama saya Syazah, nutritionist dalam Sarapan Sehat. Hari ini kita nak kongsikan dua lagi menu sarapan sehat yang sangat sesuai kita hidangkan ketika musim peperiksaan. Sebab ibu pun sudah pastinya sangat mementingkan prestasi anak kita ketika di sekolah. Jadi sangat penting untuk kita membekalkan mereka nutrisi-nutrisi yang penting, yang baik untuk minda dan juga sistem kognitif mereka. Mungkin ramai yang masih lagi tak tahu kan yang mana satu ni yang bagus untuk anak saya ni ketika musim peperiksaan. Nutrisi yang mana, bahan yang mana, makanan yang mana. Sebab itulah hari ni kita nak kongsikan bukan saja menu yang sangat baik untuk peperiksaan, tetapi yang pastinya mudah dan sangat berkhasiat. Yang pastinya sedap lah kan. Kalau tak sedap macam mana anak kita nak makan? Kenapa kita perlu hidangkan menu yang mudah? Sebab bila pagi-pagi ni mak-mak kan tengah nak cepat kan, rushing, nak siapkan anaknya lagi, nak siapkan diri sendirinya lagi kan. Lepas tu anak kita ni kita nak pastikan dapat sarapan yang cukup lengkap. Mereka pun tak nak terlambat lagi-lagi ketika musim peperiksaan. Jadi sebab itulah saya nak kongsikan dua jenis menu, iaitu roti telur avokado. Selalunya roti telur je kan. Kita upgradekan sikit roti telur kita, iaitu mempunyai avokado pula. Menu yang kedua, kita akan cuba hidangkan cereal buah-buahan bersama kekacang. Selalunya kita ambil cereal yang instant, yang segera je kan, daripada kotak. Apa kata sekali-sekala kita ubah sedikit, kerana kalau kita buat sendiri cereal ni lagi baik, bahan-bahannya bahan semula jadi dan kurang pengambilan gula di situ. Okey. Jadi apa nutrisi-nutrisi yang penting ni? Ramai yang tak tahu. Di sini saya ingin kongsikan nutrisi-nutrisi yang mungkin sangat baik untuk anak-anak kita ketika musim peperiksaan, iaitu lemak yang baik. Iaitu daripada ikan, mungkin daripada buah-buahan, seperti avokado sebentar lagi. Dan selepas itu sudah tentunya buah-buahan. Yang lagi-lagi buah-buahan yang mengandungi tenaga dan juga vitamin B yang sangat baik untuk minda anak-anak kita, dan juga kekacang. Kerana kekacang mempunyai sumber lemak yang baik untuk minda anak-anak kita supaya mereka dapat meningkatkan lagi fokus mereka ketika belajar. Okey, jadi macam mana ni? Kita nak sediakan dua menu kita pada hari ini. Sebab itu jangan pergi mana-mana. Kita kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai, kembali semula bersama saya Syazah Nutritionist dalam episod Sarapan Sehat. Hari ini kita nak cuba menu yang sangat sesuai untuk kita hidangkan ketika musim peperiksaan. Semua ramuan-ramuan yang kita gunakan hari ini sangat bagus untuk meningkatkan fungsi kognitif ataupun minda anak kita. Apa dia bahan-bahannya dan sangat mudah seperti kita tengok kat sini. Ada 4 jenis ramuan je ataupun bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat kita punya sarapan sehat hari ini, iaitu roti telur bersama avokado. Jadi apa orang kata nutrisi yang penting yang ada dalam avokado ni? Mungkin ramai yang tak tahu, avokado boleh katakan salah satu buah yang tinggi dengan kandungan lemak. Berbeza dengan buah-buahan yang lain, dia tinggi dengan karbohidrat ataupun fruktosa. Tetapi avokado ni adalah salah satu buah yang tinggi dengan lemak tidak tepu. Kita ada banyak jenis lemak, tahu tak? Kita ada lemak tidak tepu, lemak tepu dan juga lemak trans. Yang mana yang baik untuk kita amalkan? Kita perlu lebihkan lemak tidak tepu. Dan avokado ni adalah salah satu jenis lemak tidak tepu mono. Kita ada lemak tidak tepu poli dan juga mono. Okey, kenapa dia sangat bagus untuk
kita punya minda kerana dia dapat meningkatkan memori kita. Lagi-lagi anak-anak kita kan perlukan fokus, perlukan hafalan lah ketika musim peperiksaan ini. Jadi bolehlah cuba kita hidangkan pada mereka buah avokado. Mungkin ramai yang macam tak tahu macam mana saya nak gunakan avokado ni dalam menu harian kita. Sebab itulah hari ni saya nak tunjukkan macam mana kita nak buat jam avokado. Okey. Alright, kita dah ada avokado iaitu lemak tidak tepung kita. Kita kenalah ada sumber protein kita. Seperti biasalah untuk seorang makan kita perlukan 2 biji telur. Okey, biji telur ni untuk satu hidangan protein. Apa yang ada dalam telur ni yang bagus untuk minda anak kita? Kerana dia mengandungi kolin ya. Selain daripada protein, dia mengandungi acetylcholine yang sangat bagus untuk melancarkan peredaran darah terutama di bahagian otak. Jadi anak kita boleh mendapat lebih tumpuan dalam pembelajaran mereka. Okey. Selain daripada telur, kita kenalah ada sumber karbohidrat. Okey, saya pilih roti wholemeal lah. Kita adalah roti putih dan sebagainya kan. Tapi saya nak pastikan kita punya menu hari ni kena ada lebih serat. Sebab itulah saya memilih roti wholemeal ataupun orang panggil roti perang lah. Tapi tak ada masalah lah kalau nak gunakan roti putih pun boleh juga. Okey, dan akhir sekali kita kenalah ada perasa sikit sebab mungkin ada yang tak pernah rasa avokado kan. Avokado ni dia punya rasa agak tawar ataupun kita panggil bland lah. Dia berlemak macam tu. Jadi kita kena perasakan sedikit dengan lemon. Selain dia salah satu orang kata perasa semula jadi, tetapi dia juga boleh membekalkan kita sedikit vitamin C. Okey, sangat mudah. Hanya 4 saja bahan yang kita perlukan untuk membuat sarapan sihat kita pada hari ini. Macam mana kita nak lakukan? Jom tengok. Okey, jadi mula-mula kita buat roti telur terlebih dahulu. Kita ambillah telur kita tadi. Okey, dah masukkan dalam mangkuk. Okay, ada yang tanya saya, ada beza tak telur jenis-jenis telur ni Puan Syazah? Ada yang kata kena makan telur omega 3 lah, kena makan telur ayam kampung lah yang lagi sihat. Okey, sebenarnya kalau ikutkan memang semestinya lah omega 3 punya telur lagi baik untuk minda anak-anak kita berbanding dengan telur biasa. Okey. Cara untuk kita pastikan nak tahu kualiti telur ialah kita boleh tengok kuning telur. Kita boleh katakan kalau lagi kuning telur tersebut, lagi tinggi nutrisi dia. Salah satu istilah yang kita gunakan selalunya adalah golden yolk. Golden yolk ni maksudnya telur kuning ni diwarna keemasan ataupun dah macam warna oren-oren. Kita dah gagak, dah kacau tadi. Kita celup pula roti kita. Kita celup saja macam biasa. Yang ni boleh buat juga aktiviti anak-anak di rumah kan. Bagi saya menu ni sangat simple. Anak-anak kita pun nak makan sesuatu yang ringkas supaya tidak menyebabkan mereka rasa mengantuk. Kadang-kadang kalau makan terlampau heavy terlampau berat akan menyebabkan mereka merasa ngantuk dan hilang tumpuan ketika menjawab peperiksaan. Okey, dah siap celup roti kita. Kita lepas ni sama ada ini boleh jadikan, jangan buang lah kan. Kita boleh jadi scramble egg. Tapi saya nak tunjukkan yang roti telur ni kita akan bakar menggunakan air fryer. Bukan saja jimat minyak lah di situ kan, jimat lemak sebab kita dah ada pun avokado sekejap lagi. So kita nak jimat lemak, kita masukkan dalam air fryer. Okey, jadi kita masukkan roti telur kita tadi ke dalam air fryer. Okey, kalau ada air fryer kat rumah gunalah air fryer. Kalau tak ada air fryer, kita gunakan kita punya oven ke, kita punya pan ke, asalkan roti kita jadilah roti telur. Okey, tujuan saya guna air fryer ni supaya kita kurang minyak lah, kurang penggunaan minyak sebab kita dah ada pun sumber lemak daripada avokado. Okey, so ini dalam 200 Celsius
dan 5 minit sahaja. Bergantung pada air fryer masing-masing, tapi saya selalunya letak dalam lebih kurang 4 hingga 5 minit. Okey, sementara kita tunggu roti telur kita masak, kita buat dulu kita punya avocado spread. Okey, dia macam ala-ala guacamole lah kalau siapa yang pernah buat kan. Okey, tips lah untuk memilih avocado ni, mungkin ada yang tak biasa beli. Okey, kita ada kadang-kadang kita tengok dekat pasaran tu warna hijau sepenuhnya. Ada yang macam ni kan, dia separuh-separuh, ada yang memang betul-betul semuanya coklat. Okey, kalau kita nak terus makan ataupun terus masak, pastikan kita beli yang macam ni ataupun dah completely warna brown kan, warna coklat. Sebab yang selalu warna hijau tu dia belum masak lagi, dia kekal lagi. Susah nak potongkan kan. Kalau untuk avocado ni kita just perlukan separuh avocado sahaja. Okey, kita hanya perlu potong separuh dan kita ambil, kita korekkan je dengan menggunakan sudu. Kita letak tepi terlebih dahulu. Kita ambil lemon sedikit dan potong supaya adalah rasa masam-masam sikit kita punya avocado spread ni. Okay, kita boleh panggil jam avocado jugalah. Tak perlu banyak-banyak kalau tak suka masam. Okey, jadi dah siap dah kita ledekkan. Tak perlulah betul-betul hancur. Macam ni pun dah okey. Lepas tu kita letak atas roti telur kita pula. Jom. Okey, jadi siap sudah kita punya roti telur. Tengok kejadiannya elok sangat. Okey. So kita boleh dah hidangkan bersama sos kita punya ataupun avocado spread kita tadi. So tak adalah boring kan nasi roti telur kosong biasa je. Adalah avocado sedikit kan. Selain daripada tu, sangat sesuai untuk kita hidangkan sebagai sarapan sihat dan juga dalam masa yang sama dapat juga membantu meningkatkan minda dan juga memori anak kita sesuai ketika musim peperiksaan. Kita buat macam ni, macam ala-ala jam, sapu je macam ni. Okey. Ikutlah kreativiti masing-masing. Kadang-kadang saya suka juga campur dengan tomato selain daripada avocado semata-mata. Ni saya tunjukkan avocado saja ni sesuai lah kalau kita nak cepat kan. Anak-anak ni nak exam, nak ambil peperiksaan, semuanya nak cepat, kena on time. Jadi kita buatlah sesuatu yang lebih ringkas. Siaplah sudah sarapan sihat kita pada hari ini, iaitu roti telur bersama avocado. Sangat sesuai untuk kita hidangkan ketika musim peperiksaan. Kalori lebih kurang dalam 350. Sangat cukup nutrisi dan juga rendah kalori. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula bersama saya dalam episod Sarapan Sihat. Tadi kita dah pun sediakan satu menu sarapan sihat yang sesuai untuk kita hidangkan ketika musim peperiksaan, iaitu kita ada roti telur avocado. Okey, untuk menu kedua pula, kita nak sediakan sesuatu yang resepi yang saya kata memang sangat mudah dan juga sangat baik untuk minda anak kita, lebih-lebih lagi ketika musim peperiksaan. Okey, apa bahan-bahan dia dan apa menu kita hari ini? Kita panggil hari ini kita punya menu ialah cereal buah-buahan dan kekacang. Selalunya kita ambil cereal terus daripada kotak kan. Tetapi kali ini kita berbeza sedikit. Semuanya daripada bahan semula jadi. Kerana apa? Selalunya cereal dalam kotak tu bukannya tidak sihat lah. Maksud saya, kandungan gula dia agak lebih sedikit berbanding kita buat sendiri. Okey, jadi bahan-bahan yang kita perlukan, semestinya kita perlukan sumber karbohidrat, iaitu kita ambil daripada oat. Oat ni apa kaitan ni dengan kita punya minda, kita punya otak? Kerana dia mempunyai, kita panggil kolin. Kolin ni sangat bagus untuk melancarkan peredaran darah, especially terutamanya dalam otak kita, kerana dapat meningkatkan memori anak-anak kita kan. Bila kita nak
dalam musim peperiksaan ni banyaklah hafalan-hafalan yang perlu dilakukan. Jadi sangat penting untuk kita ada sumber kolin ini tadi. Okey, dah ada karbohidrat, kita kena ada juga serat kita iaitu kismis. Kismis ni sebenarnya dia mempunyai satu kita panggil nutrisi yang dipanggil boron. Boron ni merupakan sangat bagus untuk meningkatkan koordinasi antara mata dan juga tangan kita. Selain daripada itu, dia pun boleh meningkatkan fokus dan juga memori anak kita. Merupakan ini antara elemen yang penting lah yang kita nak semasa mereka menjawab peperiksaan. Sebenarnya bukan semasa jawab peperiksaan saja. Ketika mereka belajar kan, memang sangat penting untuk dia amalkan kismis ini. Okey, dari segi portion berapa banyak? Lebih kurang dalam 7 hingga 10 pun dah mencukupi. Selain daripada nutrisi, dia pun membekalkan serat yang baik untuk anak-anak kita. Okey, seterusnya kita ada kurma. Kurma ni memang dah sah-sahlah dapat memberikan tenaga. Memang anak-anak kita perlukan tenaga yang secukupnya untuk menjawab peperiksaan kan. Nanti tidak layu je mengantuk je jawab peperiksaan. Jadi sangat penting untuk membekalkan tenaga yang mencukupi. Dalam 3 biji kurma dah pun cukup. Selain daripada itu, dia pun dapat meningkatkan interleukin 6. Iaitu yang dapat melancarkan peredaran darah dan meningkatkan daya tumpuan dan juga memori. Okey. Lepas tu kita ada apa lagi? Kita ada sumber lemak kita, iaitu daripada kacang almond. Bila cakap pasal lemak ni, vitamin E memang tak dapat pisah dengan kebaikan minda. Baik untuk minda dan kita sepatutnya mengamalkan kacang ni sebagai kudapan kita. Daripada kita bagi anak kita makan makanan yang kita nak kata makan segera kan, snack-snack, lebih baik kita hidangkan almond ni sebagai kudapan mereka, sebab dia memang dapat membantu merangsang otak mereka supaya berfungsi dengan lebih baik. Okey, dan seterusnya kita dah ada sumber karbohidrat, kita ada sumber lemak, sumber serat, jangan lupa sumber protein kita iaitu daripada yogurt. Yes, yogurt ni mempunyai protein yang tinggi. Selain daripada itu, tahu tak, mungkin ramai yang tak berapa cakna tentang ini, tetapi tahu tak bahawa sistem penghadaman baik dapat meningkatkan fungsi otak dan minda kita. Sebab itu kita kena pastikan sistem penghadaman anak kita dalam keadaan yang baik, dan probiotik merupakan sumber yang sangat bagus untuk memastikan sistem penghadaman kita berjalan dengan lancar. Yalah, kadang-kadang anak-anak kita ni tak cukupkan sayur dan mempunyai masalah sembelit. Ini pun secara tak langsung mengganggu tumpuan mereka. Jadi pastikan mereka bukan saja mendapat cukup serat, tetapi bakteria baik juga perlu mencukupi. Jadi probiotik ini antara sumber bakteria baik yang kita perlu ambil dalam diet seharian kita. Okey. Mungkin ada yang tak tahu bahawa yogurt ni kalau ikutkan satu cawan dah pun bersamaan nilai protein dengan telur, dengan ayam dan ikan. Sebab itu jangan pandang remehlah pada yogurt ni. Dia pun ada kalsium juga dalam masa yang sama. Okey, so jom kita tunjukkan macam mana kita nak buat cereal buah-buahan dan kekacang kita pada hari ini. Okey, nak sediakan kita punya cereal buah-buahan dan kacang ni memang sangat mudah. Anak-anak kita pun boleh buat sendiri. Okey, mula-mula kita ambil saja kurma, kita potong, kita buat jadi dadu lah. Okey, tak ada masalah lah, masing-masing punya cara. Okey, ada orang kata saya nak cari-cari je, boleh tak Puan Syazah? Boleh, tak ada masalah. Tak ada orang kata memberi kesan pun kepada nilai nutrisi kita. Okey, ini nak cantik sikit lah kan. Nak hiris-hiris ke, nak potong dadu pun boleh, tak ada masalah. Jadi macam mana kita nak hidangkan ni? Bagi nampak menarik sikit. Okey. Macam saya kata tadi, sangat mudah untuk kita sediakan kita punya sarapan ni, sebab kita pun nak cepat kan. Anak-anak kita nak ambil peperiksaan. Jadi kita tak naklah sarapan yang leceh-leceh kan, ambil masa. Jadi
yang mudah-mudah saja. Okey, mula letakkan yogurt dululah. Letakkan yogurt dulu. Ini bergantung kepada masing-masing punya kreativiti lah. Tapi saya selalu letak macam ni. Dan letak yogurt ni lebih pun tak apa. Lebih kurang dalam 1 cawan lah. Okey, dan letakkan kita punya oat. Dan kita susun pula buah-buahan kita. Saya selalunya memang suka pastikan yogurt ni sejuk lah. Dimakan sejuk-sejuk memang sedap. Ada setengah orang dia suka gunakan frozen yogurt. Itu pun boleh, tak ada masalah. Kita ambil almond juga ya. Almond ni pastikan dia dah dibakar lah. Dan juga kalau ada seorang suka tumbuk kan, suka hancurkan terlebih dahulu pun boleh. Kalau kita letak sebiji-sebiji ni pun boleh juga. Dan last sekali kita letakkan kismis. Okey, jadi siaplah sudah kita punya sarapan sihat yang kedua, iaitu cereal buah-buahan dan kekacang. Sangat mudah untuk kita sediakan. Yang pentingnya membekalkan nutrisi penting untuk anak kita ketika menduduki peperiksaan. Kalori lebih kurang dalam 400 hingga 450 kalori. Menu ini sangat ringkas dan padat dengan nutrisi, memang mudah untuk kita sediakan pada pagi hari. Selamat mencuba.